Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Dekat 9000. Saya Kai, dan untuk episod kali ini kita akan review hasil kamera daripada Samsung Galaxy A22 5G berdasarkan daripada data-data yang telah dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan bateri, display, audio dan juga image quality. Data-data yang diorang keluarkan memang agak terperinci dan juga tepat. So guys, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok hasilnya. Alright guys, untuk Samsung Galaxy A22 5G camera test ni, kita boleh tengok yang dia ada decent outdoor detail but room for improvement overall. So untuk outdoor detail memang nice, tapi ada lagi ruang untuk dia improve lah. Ok, Galaxy A22 ni dalam kategori advance dan dia tak ada ranking untuk global ranking. So jom kita tengok sikit spek untuk kamera dia. Untuk primary camera dia ada 48 megapixel sensor f1.8 aperture. Untuk wide lens dia ada 5 megapixel sensor f2.2 aperture. Untuk depth dia ada 2 megapixel sensor dengan f2.4 aperture. Untuk video dia boleh shoot 2K video dengan 30 frame per second. 720p dia boleh shoot 120 frame per second. Untuk 1080 tak ada dinyatakan di sini. Alright guys, so jom kita tengok gambar yang pertama. So gambar ni di shoot outdoor dan kalau kita boleh tengok dekat sini, detail untuk outdoor portrait ni memang ok, tapi exposure dan juga autofocus dia ada instability dan juga ada beberapa isu yang lain lah. So jom kita tengok gambar ni. Alright, so kalau kita zoom detail dia memang nice gila lah guys. Okay, tapi dia nampak macam over sharpen sikit dekat bahagian ni. So detail dia tu tertarik keluar kan, dah nampak macam hyper portrait, tapi detail dia memang nice guys, memang kau-kau gila detail dia tu. Kita boleh nampak tu dia punya jalur-jalur baju tu memang nice gila lah untuk dari segi detail. So dari segi exposure kita boleh nampak yang exposure dia ok je, tak ada masalah. Ada part yang dia ada shadow clipping, so ada part yang dia ada highlight clipping juga. So boleh dikatakan yang dari segi dynamic range ni dia tak terlalu wide dynamic range, so dia tak mampu nak preserve ada beberapa tempat. Tapi ini bukan masalah yang besar guys, sebab kawasan dia kecil je, bukanlah satu masalah yang besar. Kita boleh nampak yang exposure untuk subjek ni pun nice, kontras untuk subjek pun nice guys. Dan kita boleh nampak yang untuk subjek dengan background ni memang ada separation lah, memang ada bokeh untuk bahagian background. So bagi saya memang gambar ni, kualiti untuk kamera ni memang kualiti yang agak best lah guys. Alright nice, kita akan tengok untuk gambar malam pula. So kalau kat sini kita boleh tengok yang gambar ni ditangkap dengan flash auto mode. So mungkin flash akan fire lah apabila dia menggunakan auto mode. Untuk A22 ni dia perform poorly, dia tak berapa nak perform sangat lah untuk keadaan yang macam ni. Kemudian dynamic range dalam keadaan low light macam ni pun dia tak berapa nak nice sangat lah. So jom kita tengok gambar ni. So yes, gambar ni memang boleh dikatakan ekstrim jugalah dari segi lighting ni, sebab dekat sini dia ada satu lighting yang sangat-sangat terang guys, dan untuk background dia sangat-sangat gelap lah untuk bahagian belakang ni. Untuk bahagian yang tengah ni kita boleh nampak yang dia ada lampu-lampu macam tu je lah. So untuk A22 5G ni dia tak dapat nak hasilkan gambar yang nice lah dari segi dynamic range, sebab dekat bahagian yang cerah ni memang habis blown out. Dekat bahagian atas ni yang simple-simple punya lighting pun kita boleh nampak blown out. Dekat bahagian atas ni huruf M ni pun blown out jugalah. So dari segi detail kita boleh nampak yang detail dekat bahagian ni dia lost detail sikit lah, sebab kita boleh nampak yang dia seakan-akan pixelate sikit. Dia macam mana, macam kita dah apply noise reduction terlampau banyak. So dekat bahagian pokok-pokok ni pun ada part-part yang kita nampak yang dia nampak macam tak berapa nak real dah guys. Dia nampak macam plastik sikit. Okay, dekat bahagian sini pun kita dah nampak macam dia seakan-akan lukisan dah. Alright, next kita akan tengok bokeh mode pula. So bokeh mode untuk telefon, kita boleh tengok dekat sini pleasant strong blur but depth estimation artifact on the grid. So jom kita tengok hasil dia. So setelah kita zoom, jom kita tengok dekat rambut dulu. Biasanya dekat rambut ni akan ada masalah artifact yang banyak lah, tapi untuk phone ni kita tak nampak yang ada masalah artifact, cumanya dia blur dalam keadaan yang agak weird lah. Biasanya rambut ni dia akan ada keluar seurat-seurat, 2-3 urat kan, tapi ini dia dah potong habis part-part yang macam ada seurat 2 urat tu. So dia terus ambil part yang besar je bahagian rambut ni dan dia blurkan terus. So dia nampak tak berapa nak ada sangat lah untuk portrait.
Tapi kalau kita tengok daripada jauh, kita mungkin tak perasan sangat lah kan. So, jom kita tengok bahagian pagar pula. Bahagian pagar ni agak susah lah untuk nak di-separatekan antara pagar dengan background ni kan. So kalau kita tengok memang dia tak mampu untuk buat separation yang bagus. So bahagian pagar yang ni pun ada part yang blur dan ada part yang tak blur. So yang part yang bahagian tengah ni memang habis lah, dia blurkan habis. Dia tinggal tiang yang besar-besar je. Tapi untuk subjek sendiri dari segi baju dan sebagainya tak ada masalah babe. Tak ada masalah sangat. Okay, adalah sikit. Okay, cumanya dia nampak macam hard lah, hard edges kan. Dia nampak dia terus blurkan tu, dia tak berapa nak soft sangat antara transition antara subjek dengan background tu. Tapi andaikan gambar ni di shoot tanpa pagar ni, saya rasa gambar ni akan jadi sebuah gambar yang agak cantik lah kan. Yang mana dia punya bokeh dia tu mungkin tak berapa nak ada banyak masalah sangat. Alright, next kita akan tengok gambar daripada ultra wide. So untuk gambar ni kita boleh nampak yang dia ada strong lack of detail. So jom kita tengok gambar tu. Gambar ni adalah gambar 16mm daripada A22. So jom kita tengok. Yes, kita boleh nampak yang detail dia memang tak nice lah. Dia tak nampak macam detail-detail yang agak detail lah. So memang low detail untuk gambar ni. Untuk part bangunan nampak taklah ada masalah sangat, tapi untuk part yang dalam keadaan yang gelap ni, so kita boleh nampak yang memang ada masalah lah dari segi detail. Alright, next kita akan tengok untuk long range tele. Long range tele ni dia orang shoot dekat bawah pokok. So dekat bahagian belakang dia ada highlight jugalah kan. So setelah di zoom crop gambar ni, kita boleh nampak strong lack of detail dan nampak macam oil painting dah. Okay, dekat bahagian muka tu. So kita boleh nampak lah dekat sini memang nampak macam lukisan betul lah. So jom kita tengok gambar ni. Okay, daripada jauh sekalipun kita dah nampak macam ini adalah lukisan. Dia tak nampak macam gambar dah. Dan apabila kita zoom dah habis, tak ada detail langsung. So dekat pokok-pokok pun yes, nampak macam lukisan je kan. So detail dia out. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini adalah 200mm portrait. So di shoot, mungkin di zoom di dalam kamera tu sehingga mencapai 200mm. Alright guys, so last kali kita akan tengok video untuk outdoor. So jom kita tengok video dia okey ataupun tak okey. Okay, dari segi detail kita boleh nampak yang detail dia macam tak berapa nak nice sangat. Lagipun video ni dah view dekat full HD tau, 1080. Okey, bila dah dekat ni baru kita nampak detail dia okey yang tadi ni, tapi dia lost sikit. So maknanya mungkin ni disebabkan oleh autofocus dia lah kot. So kita nampak dekat sini yang subjek tu tak berapa nak nice dia punya detail. Okay, bila ke sini dia hunting, fokus hunting. Okay, ini detail dia best. Tapi setelah subjek tu dah pusing, habis detail dia hilang. Dia dah jadi fokus dia dekat bahagian belakang. So mungkin dia punya autofocus dia tak cantik lah kan. Sedangkan ini adalah situasi yang cukup cahaya dekat outdoor. Tak sepatutnya dia akan ada autofocus hunting yang macam ni, dan tak sepatutnya dia salah fokus. Okay, nampak? Masa sebelum dia pusing tu memang detail dia memang nice, tapi setelah dia pusing dia dah hilang detail dia. Dia dah fokus kat tempat lain. So jom kita tengok sekali lagi. Kan dekat sini kita boleh nampak yang detail dia tu nice. Okay, bila dia pusing detail dia masih lagi nice. Okay, sekarang dah hilang dah fokus dekat subjek kita ni. Alright guys, so itulah sahaja review untuk Samsung Galaxy A22 5G ni. So kalau korang ada apa-apa cadangan dan juga pendapat, tinggalkan di ruangan komen. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.